Didik TV KPM. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Tiada seorang pun pelanggan, jualan tersekat, tiada siapa memandang, mangga yang bertimbun tak terjual. Mangga, buah pau, sila. Abe, mari beli buah mangga, Abe. Buah mangga ni mari. Mangga? Tak sah. Marilah, Abe, buah mangga. Segar, Abe. Tak sah. Ya Allah. Macam mana jualan tak laku ni? Apa akan jadi pada buah mangga ni? Oh, sedihnya. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan tadi sebenarnya saya suka tahu buah mangga, tetapi hati ni terpaksalah menolak buah mangga untuk hari ni je. Tapi banyak benda yang kita boleh lakukan dengan buah mangga bersama-samanya. Dan hari ni sama-sama kita akan belajar mata pelajaran STEM. Dan topiknya sangat menarik dan kita sudah juga tengok siapakah gurunya kita tadi, iaitu Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu begitu dramatis. No. Lakonan Cikgu tadi tu Ya. Baik, Cikgu perkenalkan diri sendiri dengan murid-murid kita di rumah. Baik. Hai semua. Assalamualaikum. Saya Cikgu Su atau nama penuh Suwaibah binti Abdullah dan saya mengajar di sekolah SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Hanif. Ya, saya Cikgu. Sains hari ini merupakan teknologi di masa hadapan. Saya setuju. Saya boleh? setuju tu. Okay. Betul Cikgu, sains adalah teknologi masa hadapan. Betul. Saya setuju Cikgu sebab dari zaman dulu lagi mereka dah menjumpai teknologi yang baru yang kita guna sekarang dan semakin kita akan berkembang. Betul, semakin berkembang. Dan Cikgu, tentu jika kita bincang mengenai sains juga, kesihatan tu sangat penting. Mesti. Betul kan? Ya. Dengan sekali lagi kita ingin mengingatkan kepada rakan-rakan saya di rumah, murid-murid di rumah, ibu-ibu bapa di rumah, sentiasa mematuhi SOP kerana kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Bagaimana kita patuhi SOP? Memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri. Dan dengan itu, saya ingin menjemput Cikgu untuk sanitasi tangan dahulu. Baik Cikgu, saya juga akan sanitasi tangan saya. Dan Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua je tau, bukan kita dua dengan mangga-mangga je Cikgu. Kat studio hari ni, kita ada 5 juga murid dalam talian bersama kita hari ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua di rumah. Cuba lambai sikit dekat abang dan Cikgu. Begitu bersemangat Cikgu hari ni lah. Baik Cikgu, mereka dari 3 sekolah dan saya akan sebutkan nama anda satu persatu. Sila perkenalkan diri. Dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Yang pertama ialah Adib. Hai Adib. Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Ahmad Adi bin Muhammad Ghazali. Boleh panggil saya Adi. Tugas sains antaranya adalah menentu keindahan alam. Cemerlang tu Cikgu, saya suka tu Adib. Bagus semangat tu. Seterusnya kita ada Khairisha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Nur Khairisha binti Muhammad Zaidi. Boleh panggil saya Zairin. Sains sebuah pengetahuan, kebijaksanaan sebuah kehidupan. Betul tu. betul. Saya setuju Khairisha.
Seterusnya kita ada Dai Rijal. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Dai Rizal bin Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Dai. STEM Science amat menyeronokkan. Cikgu. STEM Science. Sangat menyeronokkan tu Betul, cikgu. Saya betul. setuju tu. Baiklah, okey. mereka bertiga dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh Perak. Seterusnya dari SK Pinji Ipoh Perak kita ada Nur Aira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Nur Aira Arisa binti Muhammad Fidaus dari SK Pinji Ipoh Perak. Boleh panggil saya Aira. Kawan-kawan, ingat STEM adalah kunci kejayaan pada masa hadapan. Selamat kenalan. Selamat kenalan. Kunci Kunci kerjaya. Kerjaya. Dengan STEM, pembelajaran STEM betul. Science ni. Saya rasa itu sangat cemerlang. Dan yang terakhir kita ada dari SK Rapat Jaya Ipoh Perak Ahmad Bazli. Kita nak dengar apa Bazli nak cakap ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Ahmad Bazli bin Ahmad Sirajah Halimi. Boleh panggil saya Bazli. Pembelajaran STEM memacu kreativiti. Cemerlang lah Memacu juga. kreativiti. Cikgu, saya rasa Ya. kelima-lima murid dalam talian kita hari ini sangat bertenaga, sangat cemerlang. Ya, Itu ya. yang kita nak tu cikgu. Ya, Tenaga. semangat tu. Betul, semangat Ha. tu dan saya pun dapat semangat dari cikgu ni. Ya. Cikgu, dengan semangatnya, Ha. sila terangkan sedikit apakah topik kita hari ini. Okey, dengan semangatnya Dengan ya. semangatnya, Okey. cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang topik pengawitan. Tetapi fokus kita ialah tentang teknologi makanan. Teknologi makanan Ya, ya. cikgu. Menarik tu saya rasa sebab menarik. mangga boleh diawet. Betul. Dan kita belajar lagi teknologi makanan. Apakah yang akan kita sama-sama mencapai Okey. dalam pembelajaran kita hari ini? Betul tu. Belajar mestilah ada objektif atau hasil pembelajaran dia. Saya Jadi setuju. yang pertama Hanis, okey, yang pertama ialah murid dapat menakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa. Jadi satu jenis makanan kita fokus kepada buah. Buah mangga, cikgu. Ya, betul. Menarik Okey, tu, cikgu. yang kedua. Seterusnya saya ada di sini, cikgu. Boleh saya bacakan? Oh, silakan Hanis. Baik, dikatakan di sini merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan, cikgu. Betul. Itu maknanya kepentingan dia. Okey? Kepentingan Baik. dia, cikgu, Saya penting. teruskan yang ketiga ni. Silakan, cikgu. Okey. Yang ketiga ialah murid dapat berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara. Oh, banyak tu. Cikgu, itu sebenarnya tanggungjawab yang besar tu, cikgu. Ya, kita nak bangunkan negara kita ni. Betul. Saya setuju dan saya pasti cikgu selepas ini banyak lagi kita nak lakukan dengan mangga ni. Kalau kita cakap pasal awet, cikgu saya tahu kita ada yang suka makan jeruk, Betul. ada yang suka buat jus mangga. Sedap juga cikgu aiskrim mangga, betul tak? Ni dah macam dah telan air liur Terlalu saya berselera ni. dah kita. Ya, Mesti kat ya. rakan-rakan kita di rumah juga sudah berselera. Kalau nak terus berselera belajar pasal mangga, teknik pengawitan makanan bersama kita di Science STEM Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Pergi minum air kejap, nanti datang balik. Okey. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda? Penyelidikan Louis Pasteur pada 1864 mengenai kerosakan anggur dan cara mengelak daripada kerosakan adalah usaha awal menerapkan pengetahuan saintifik untuk pengendalian makanan. Mari. Saya dah sedia dah nak jual barangan mangga ni. Siapa yang nak beli? Jom kita nak ada jeruk lah. Saya dah sedia susu dah. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ni untuk slot tahap 2 kita sedang belajar Science STEM
Dan guru yang bersama saya ialah Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Cikgu, tadi sebelum kita berehat, Cikgu ada bercerita sedikit Cikgu yang kita hari ini kita ingin bincangkan mengenai teknik pengawitan mangga dan juga bagaimana kita nak lakukan itu untuk pemasaran, untuk pembangunan ekonomi. Betul. Sebab ceritakan. dia sains berkaitan dengan STEM kan. Betul Cikgu, saya setuju. Jadi untuk pembangunan cerita selanjutnya kita itu selepas ini, sebab kita akan berbincang mengapakah tadi kan melalui lakonan kita tadi apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh peniaga. Jadi kita mintalah murid memberi jawapan dia. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh penjual buah mangga tadi? Baik, siapa yang ingin menjawab? Saya Aira ingin jawab, Cikgu Su. Okey, baik Aira, silakan. Kerana penjual itu mengalami masalah untuk menjual buah mangga yang dikeluarkan dari ladangnya sendiri, Cikgu. Masalahnya buah mangga tu tak terjual. Tak terjual. Okey, ya. Jadi, mengapa masalah ini timbul? Boleh kita tanya murid-murid lagi. Siapa nak jawab? Mengapa masalah jualan mangga ni tak terjual? Saya Bazli ingin menjawabnya, Cikgu. Okey, boleh Bazli. Silakan. Kerana pada musim buah, hasil tanaman meningkat menyebabkan berlakunya lambakan buah mangga ini. Musim buah mangga, jadi keluarannya meningkat. Maka berlakulah persaingan. Jadi apa lagi sebabnya? Siapa boleh bagi tahu Cikgu? Siapa yang seterusnya? Saya ingin menjawab. Siapa tu? Zairin ke? Khairisha. Khairisha Zairin. Betul. Okey, silakan. Cikgu, pada pendapat saya, mangga tersebut sukar untuk dijual kerana berlaku persaingan antara ladang mangga. Berlakunya persaingan ya. Berlakunya persaingan lah. Sebab apa dia? Keluaran mangga meningkat lah kan. Keluaran mangga meningkat. Jadi pelanggan pun mempunyai pilihan untuk membeli yang lain. Jadi biasanya kalau musim buah kita pun tak larat makan kan. Okey. Jadi murid-murid, okey, kita kena carilah, okey, cari jalan, cara macam mana kita nak mengatasi masalah ini dengan lambakan buah mangga yang ada. Okey, jadi dengan itu murid-murid, kita boleh menjalankan pelbagai projek dengan buah mangga ni. Sebab kalau dibiarkan begitu saja buah mangga, dia akan jadi cepat rosak. Betul Cikgu, sayang betul nanti. Mengapa agaknya buah mangga ini menjadi rosak? Kerana tindakan mikroorganisma. Cikgu. Jadi kalau kita biarkan macam tu, jadi busuk lah. Jadi kita perlu mencari jalan macam mana, ada misi nak selamatkan buah-buah mangga ini. Daripada membazirkan Cikgu, daripada menjadi busuk begitu saja, kita boleh ada inovasi Cikgu. Betul. Okey, baik. Jadi kita gunakan kaedah yang pertama, iaitu kita nak awetkan buah mangga. Awetkan buah mangga Cikgu? Bukan awet. Itu kisah lain Cikgu. Pengawetan Okey. Jadi dengan cara yang pertama adalah kita nak buat jeruk mangga. Sedap tu Cikgu. Saya dah mula dah bunyi-bunyi dah perut saya ni. Allah, kena makan lapik dulu sebab dia berasid kan, nanti sakit perut. Sambil buat tu saya makan Cikgu. Jangan. Betul. Jadi murid di rumah pun akan buat sama-samalah jeruk mangga ni. Sebab menarik. keluaran ni banyak sangat, daripada mangga menjadi rosak, lebih baik kita awet dan selamatkan dia. Selamat boleh tahan lama. Baik Cikgu, apakah bahan-bahan yang kita perlu ni untuk nak membuat jeruk mangga? Baik, murid-murid di rumah sila tunjukkan juga bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi kita perlukan apa dia? Buah mangga muda. Buah mangga dahulu. Buah mangga ni kita siap kupas. Saya dah rendam dalam air garam 1 malam. Okey, dan kita dah potong-potong lah, kita dah bersihkan. Okey, baik. Jadi buah mangga rendaman 1 malam dengan jadi, air garam. Bahan pengawetnya kita gunakan
gula. Gula, macam cikgu. raja yang masak pula ya. Betul. Okey. Apa-apa gula bolehlah cikgu. Ya. Kita ada gula putih sini. Okey. Untuk penyedap dia, siapa yang suka makan pedas, kita letak cili. Okey, dan juga asam boy. Asam boy. Okey. Cikgu ni saya rasa ni saya tak sempat habis jeruk ni, asam boy dah habis dulu. Macam mana tu? Tak acil lah macam tu, ini cikgu. asam boy pun diawet tau. juga. Okey, baik, murid-murid semua dah sedia. Okey, dah sedia. Jadi kita letakkan mangga dalam balang. Kita dah ada balang lah. Baik. Dah siap-siap dipotong tadi. Dan kita masukkan gula. Masukkan gula, cikgu. Gula. Sambil tu saya tengok murid-murid kawan saya di dalam talian dah bersedia dah tu. Okey, baik. Jadi masukkan gula je dalam balang yang mengandungi buah mangga. Kalau orang Kelantan dia panggil buah pau. Buah apa cikgu? Buah pau. Buah pau. Cikgu asal sana cikgu? Orang Kelantan saya ni. Kat mana cikgu Kelantan? Kelantan Kota Baru. Kota Baru. Jadi kecik Kelantan lah pula. Kan, betul. Okey. Cikgu, berapa banyak gula saya masukkan ni cikgu? Okey, dalam 200 gram lah. 200 gram dalam separuh betul. itu. Saya agak-agak begitu. Lepas tu kita gaul bersama-sama Gaul secukup rasa cikgu. Okey. Kalau macam ni tak nak makan pedas ni, dah cukup. Macam tu je kita boleh simpan 2-3 hari untuk dimakan. Tetapi untuk menambahkan lagi kelazatannya. Kelazatannya cikgu, bagaimanakah kita lakukan begitu? Itu kita tambah asam boy. Asam boy, sedapnya. Cikgu, kalau saya nak masukkan cili ni, berapa banyak cili saya perlukan? Bergantung. Bergantung. Tapi bukanlah pedas sangat kan? Kalau cili semua jadi jeruk cili. Jeruk cili pula, betul juga. Okey. Saya ni nak tambah cili lah. Cikgu tambah cili ya. Saya tambah beberapa cili. jugalah. Okay. Cili hijau dan cili merah. Murid-murid pun buat juga tu. Ada yang tak nak letak asam boy pun boleh. Saya nak letak semualah. Cikgu letak semua. Cili pun letak semua ke cikgu? Cili boleh, bergantung. Ya, saya kurangkan pedas lah. Saya letak separuh saja. Boleh. Kita gaul sikit. Okey. Kita gaul lagi. Saya dah kecul lah, Ilio. Sedapnya. Itulah, saya pun dah lapar ni. Saya pasti rakan-rakan saya di rumah pun. Tapi kalau nak makan jeruk ni, makan dulu makanan apa dia, roti ke apa dia dulu. Itu yang penting, cikgu. Baik. Dah siap. Okey. Ini jeruk mangga yang saya hasilkan. Tapi kita kena simpan 2-3 hari. Kalau lebih baik simpan dalam peti ais. Boleh makan terus ke kita kena simpan dulu cikgu? Boleh. Tapi dia masam sikit lah. Masam sikit. Sebab kita letak gula. Betul. Gula. Kepekatan gula ini menyebabkan apa dia? Mangga ini tahan lama lah. Sebab dia ejen pengawet juga gula dengan kepekatan ini. Betul cikgu. Dan cuba kita tengok murid-murid dalam talian. Masing-masing dah tunjuk dah. Ni semua dah. Okey, semua dah ada. Dah ada. Mangga. Ni semua bakal ahli perniagaan ni cikgu. Jadi sangat senang. Boleh dihasilkan di rumah. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Jadi murid-murid, mengapa agaknya apa cikgu tengok ni? Saya silakan cikgu. Nasib baik tertutup. Nasib baik tertutup. Tertutup. Nanti masa kita berehat saya ambil satu. Silakan cikgu. Apa lagi? Jadi mengapa dengan pengawetan ni dia boleh menghalang daripada mangga ini cepat rosak. Jadi ini adalah salah satu daripada pengawetan lah. Dia pengawet semula jadilah macam gula apa semua ni. Dan kalau disimpan dalam peti sejuk, dia akan lebih tahan lebih lama. Betul, dengan suhu yang lebih rendah. Baik, cikgu. Murid-murid tunjuk semua. Okey, tunjuk hasilnya murid-murid. Mana tu? Semua dah siap. Semua dah siap. Dah siap jeruk mangga. Okey, baik. Ini nanti kita simpan 2-3 hari lagi kita boleh makan. 2-3 hari kita makan cikgu. Kalau nak pedas kita boleh hengit. Sedapnya. Itu pun saya suka cikgu. Betul. Jadi itu. So sebenarnya sangat senang. Betul. Dan ringkas. Sangat ringkas cikgu. Cikgu, apakah nama kaedah pengawetan ini cikgu? Ini adalah jeruk mangga asam boy. Jeruk mangga asam boy. Kalau tak nak bubuh asam boy pun tak apa. Betul. Macam penjerukan lah namanya. Ya, betul. Jadi maknanya macam gula tu sebagai ejen pengawet semula jadilah. Betul. Okey, untuk itu. Alright. Jadi untuk yang kedua,
Ada lagi ke teknik yang membuat saya Tapi lapar hari cikgu? ni heroin dia adalah buah mangga. Semua buah mangga. Semua berasaskan buah mangga. Baik. Jadi yang kedua, kita saksikan apakah produk yang boleh dihasilkan dengan buah mangga. Jadi Wah. kita saksikan video ini. Kita tengok sama-sama. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan menunjukkan cara untuk membuat jam mangga. Ya, itu kita sudah perhatikan membuat jam mangganya. Kita ada jeruk mangga, cikgu. Jeruk mangga. Kita ada jam mangga. Aha. Banyak betul barang yang kita boleh buat, produk yang kita boleh buat daripada hanya satu jenis buah. Ya. Tetapi kita boleh menginovasi. Hasilkan. Betul. Ya. Dan kita, seperti yang cikgu katakan, untuk mengelak daripada buah itu rosak dan terbazir. Ya, ya. Kita melakukan Kita ada jalan penyelesaiannya dengan belajar sains STEM. Saya setuju, cikgu. Saya Ya, setuju. ya. Nampak jam mangga tadi pun sedap, cikgu. Okey. Jadi murid-murid, tadi kita dah lihat kaedah yang kedua ialah membuat jam mangga. Jam mangga. Okey. Jadi murid-murid, apakah yang yang menyebabkan jam mangga itu boleh bertahan lama? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Kita masukkan apa dalam jam mangga tu? Okey, siapa boleh jawab? Aira nak jawab, Aira? Tadi Dai dah angkat tangan, cikgu. Oh, Dai. Okey, sila Dai. Silakan Dai. Masukkan gula. Okey, kita boleh masukkan gula sebab gula adalah antara ejen pengawet secara semula jadi. Jadi dengan adanya bahan pengawet ini dapat mengelak daripada mangga itu menjadi rosak. Okey, bagus. Kita bagilah 1 biji mangga kepada Ganjaran. Dai, ganjaran dia. Okey. Baik, kita akan bagi 1 biji mangga kepada Dai. Ni. Oh, dah dapat dah tu Dai. Oh, dah dapat, dah dapat. Cikgu dah post express. Oh, cepat. Pakai perkhidmatan apa ni? Betul. Okey. Baik, jadi seterusnya kita tadi tentang jam mangga sebab kerana adanya ejen gula sebagai bahan pengawet, dia melambatkan tindakan mikroorganisma. Tapi macam di pasaran tu, ditinkan, dibotolkan, dia menjalani proses pempasturan juga. Pempasturan, cikgu. Ya. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan saksikan lagi satu video. Ada satu lagi video lagi yang satu kaedah yang yang buat saya lapar, cikgu. semua makanan kan berkecualiannya. Okey, kita saksikan video membuat aiskrim mangga. Betul. Aiskrim mangga pula. Kita saksikan sama-sama.
antara dugaan saya Ya. sebagai seorang pengacara, kita dapat tengok makanan-makanan yang sedap tetapi belum sempat merasa. Tak apa, saya rasa rakan-rakan saya di rumah pun masih tengah tengok saja lagi sebab kejap lagi mesti kita nak makan sama-sama kan. Ya. Baik cikgu, apa yang kita tengok tadi tu? Buat aiskrim mangga kan? Buat aiskrim mangga. Okey, tetapi sebelum itu Hanif, okey, kita dah yang mula-mula tadi kita dah buat apa? Jeruk mangga. Jeruk mangga. Kita dah buat jam mangga dan kita Ada aiskrim ada mangga. aiskrim mangga. Jadi murid-murid untuk menyelamatkan maknanya proses-proses tadi ialah proses mengawet buah mangga. Hero dia hari ini ialah buah mangga. Buah mangga, Buah cikgu. mangga. Jadi murid-murid, okey, bagi tahu cikgu. Okey, selain daripada yang kita sebut tadi, apakah kaedah pengawetan yang apa dia? Yang boleh kita lakukan dengan buah mangga. Kita dah tunjuk sikit tadi kan? Okey, apa kaedah yang itu? Okey, murid-murid boleh tunjuk apa kalau tak nak tunjuk. Siapa? Kita boleh buat juga. pengetinan, pembungkusan vacuum, penjerukan dan pendidihan. Tetapi buah mangga boleh menjalani lain-lain kaedah lagi seperti pada pokok mangga kita yang Banyak lagi yang kaedah lain, cikgu. Itu kaedah lain. Apa yang boleh apa dia? Baik, Hanif nyatakan. Saya bacakan apa yang ada di sini Okey, boleh cikgu? boleh. Kita ada pendidihan, Betul. pendinginan, penjerukan, pembotolan. Tadi saya rasa tak ada kita sebut pembotolan. Pembotolan ya. Okey. Pengeringan cikgu. Ya. Pempascuran cikgu ada sebut tadi. Ya. Penyujuk bekuan. Betul. Pelilinan cikgu. Pelilinan pun ada. Ya. Dan macam- juga pembungkusan vacuum. Ya, banyak. Tetapi hari ini kita hanya sebab pelajaran sebelum ni murid-murid dah belajar tentang kaedah-kaedah pengawetan makanan. Jadi kita fokuskan kepada beberapa kaedah sahaja. Apa kaedah Okey. sahaja cikgu? Baik. Cikgu, saya Jadi rasa murid-murid kita sebab sangat murid-murid dah memberi apa dia jawapan dia, kita bagi setiap orang murid buah mangga. Bagi lagi tak? mangga. Cikgu dah post lagi cikgu. Okey. Tu dia. Ada lagi dapat. Okey. Baik. Semua dah dapat dah. Alhamdulillah. Okey. Baik, semua dah dapat cikgu. Kelima-lima murid dalam talian Baik. kita. Jadi, untuk kaedah yang ketiga, kita nak buat apa? Aiskrim mangga ke cikgu? Ke jus mangga ke? Kita nak buat jus Jus mangga. Baik. Okey. Dari jus mangga boleh juga buat aiskrim sebenarnya. Ya, cikgu. Boleh? Dari Okey. jus kita boleh buat aiskrim juga. Okey. Baik. Jadi, kita boleh apa dia? Okey, masukkan mangga. Baik, ni yang boleh mangga sudah guna siap ini. dipotong, cikgu, Ya. Kita yang untuk buat jus ni, kita apa dia? Kita masukkan dalam pengisar, cikgu. Masuk dalam pengisar. Bau dia manis, sebab cikgu. dia kita ambil mangga masak. Yang jeruk tadi mangga muda. Mangga muda. Yang ini saya masukkan semua, cikgu. Semua muda tua kita boleh guna. Maknanya Okey. kalau sebelum masak kita boleh masuk guna. Masuk separuh lah dah. sebab ni 2 biji, kita masuk sebiji. Cukup, Okey, boleh. Nak lagi ke cikgu? Ke dah cukup dah? Masuk sikit lagi lah. Sikit lagi lah, Okey. Saya rasa mak saya bangga tengok saya ni, cikgu. Dia lepas cakap, ni bagus. boleh buat untuk mak. Cikgu tu ajar anak saya masuk dapur. Bagus. Tapi mesti rajin kan. Okey, Baik. tambah susu. Saya tambah susu. Tambah susu. Saya ada susu segar di sini, Okey. cikgu. Okey, tambah separuh. Separuh botol ni ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Susu segar. cukup ke cikgu? Ke sikit lagi? Okey, cukuplah tu. Separuh Okey. pun sikit lagi lah. Baik. Dan kita masuk air gula. Air ni dah dicampur dengan gula. Ni air sudah dicampur dengan gula. Itulah bahan Okey. pengawet semula jadi. Seperti Okey. yang katakan. Masuk dalam 100 tu ada sengat dia kan? Ada, okey. Okey. Dalam stem kita, mana ukuran kita itu adalah merupakan ada elemen matematik di situ. Betul. Okey. Sikit lagi. 100 ml saja, Okey, cikgu. ya. Okey. Baiklah. Sekarang kita boleh mishinkan. Kita Menghadap kisar kepada dia, cikgu. Ya. Kita tutup dulu, cikgu. Tutup Kalau tak dulu. Nanti kita mandi. Saya jadi rambut mangga, cikgu. Tak boleh. Okey. Baik. Boleh, cikgu, saya mula? Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya dah semerbak ni.
Sampai hancur cikgu ya? Ya. Dah nak hancur ke cikgu nak lagi cikgu? Boleh. Sikit lagi ya. Kadang ada orang yang suka makan yang ada sikit. Bau semerbak lah. Okey, cikgu, boleh. Tak cukup masuk dapur. Ah, Nak guna ya. pengisap pun. Butang kita kena belajar. belajar ni. Tak apa. Okey, Alhamdulillah jadi, dapat juga ilmu memasak hari ni. Hanif boleh Baik. masukkan dalam ni. Atau kalau nak tambah apa dah tu? Apa dah cikgu? Air batu. Ketulan Air mangga. batu. Mangga dah masuk. Ni air batu. Air batu. Okey, air batu. Baik. Kita masukkan dalam ni lah. Saya tuang dulu cikgu tuang. ya. Hai. Nasib lah kena belajar Saya tengok ni cikgu. Saya Ya. rasa Kita saya rasa yang bagi terbaik ni harta cikgu ni. kita bercuti di pulau sambil minum air mangga yang semula jadi. Pulau Tioman. Saya pasti murid-murid saya. Sekarang dah boleh pergi ya. Kawan-kawan di saya tepi kat rumah pun cikgu pantai. dah mula dah tu nak minum air mangga. Alamak, minta maaf Allah, lah Masya tertumpah Allah. sedikit. Indahnya pemandangan. Betul. Okey. Kita tengok murid-murid kita cikgu. Semua dah murid-murid mula semua dah itu. Murid siap dari kita. Dah siap dah kita. Baik. Okey, silakan. Hani masukkan ais. Saya masukkan ais pula. Okey, cikgu saya guna penyepit samalah. Sama-sama pun boleh, semua boleh. mangga-mangga Semua saja. Mangga. Allah. Allah tergolek. Tak apa, kita Tak apa, tengok cikgu. nilai nak buat menantu kan. Cikgu, yang penting kita belajar dari kesalahan Yang penting cikgu. objektifnya kena pandai buat jus mangga. Kita belajar dari kesalahan. Tak apa, ais terguling-guling. Tak apa. Nak lagi ais ke cikgu? Air batu tak ni? apa. Okey, satu lagi ya. Baik cikgu, maknanya ini kita sudah sediakan jus mangga. Ya. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, daripada jus mangga juga kita boleh buat aiskrim mangga. Boleh. Banyak betul produk. Yang tadi kan ada aiskrim mangga kan? Betul. Betul. Daripada jus juga, jadi kita boleh buat aiskrim mangga. Apa lagi straw. Rehat nanti kita seduh terus. Cikgu. Baiklah cikgu. Maka dengan itu saya ingin menjemput cikgu untuk meminum hasil tangan saya. Jus mangga Hanif Sean. Hanif Sean. Dan saya pasti saya tengok rakan-rakan saya di rumah pun semua sedang minum. Saya pasti di rumah juga. Murid-murid kita pun tengok. Lepas ni boleh sedia untuk ibu, Betul. ayah kan? Saya setuju, cikgu. Tetapi kalau di pasaran dia akan dibotolkan dan akan menjalankan proses pempasturan. Dibotolkan dah proses pempasturan dan saya akan minum sebentar air mangga saya di rumah juga. Carilah mangga cepat dan kita akan berehat sebentar sambil berehat. Jangan ke mana, kejap lagi banyak lagi cikgu kita nak kongsi pasal teknologi pengawetan ya. Teruskan bersama kami. Sila baca bismillah dulu. Tahukah anda? Mangga bukan sahaja mengandungi vitamin C yang tinggi, malah kaya dengan vitamin A, vitamin B dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh badan. Hei, anda mencari kek mangga yang lazat dan gebu? Pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan semua. Dahaga, penghilang dahaga. Minumlah jus mangga, tapi pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan selalu. Perlukan snack. Inilah yang sedap. Inilah jawapannya. Jeruk, mangga, rangup dan enak. Tetapi pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan semua. Cikgu. Saya rasa cikgu, kita boleh buat iklan sama-sama cikgu ya. Baiklah, anda bersama kami lagi tentunya di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2 Science STEM ya. Saya bersama cikgu saya iaitu Cikgu Su yang hari ini sama-sama kita sedang belajar mengenai teknologi makanan. Makanan Ya, cikgu, berasaskan
berasaskan mangga. Berasaskan mangga. Baiklah, tadi kita dah tengok sikit iklan mengenai kek mangga, jus mangga, dan sebelum berehat cikgu, kita ada buat jus mangga. Betul. Kita ada belajar mengenai aiskrim mangga, Ya. jam mangga dan juga jeruk mangga. Jeruk mangga. Banyak dah tu kan Banyak tu, cikgu. kaedah-kaedah pengawetan yang telah kita fokuskan. Betul. Apa yang lagi yang kita nak belajar ni sekarang cikgu? Okey. Jadi sekarang ni hasil dia murid-murid dah rasanya dah boleh buat kan. Tetapi kalau kita nak kembangkan perniagaan kita kan, kita boleh pasarkan hasil-hasil produk berasaskan mangga ini. Betul. Jadi kita naklah produk kita tu jualannya meningkat. Betul tak? Menghasilkan sumber pendapatan. Betul. Jadi kita mestilah macam produk-produk kita ni nak yang murah, berkualiti dan sedap. Betul tak? Dan sedap mata memandang cikgu. Bukan sedap sahaja ya, rasa. sedap tetapi mata memandang juga. Itu sangat penting. Okey, Baik, baik. bagaimana kita nak lakukan pemasaran cikgu untuk produk kita Jadi ini? kita perlulah memikirkan reka bentuk dia. Reka bentuk macam mana kita nak itu. Jadi cikgu nak tanyalah siapa boleh jawab macam mana reka bentuk yang kita nak pilih ni. Okey, Dai boleh jawab? Dai? Boleh cikgu. Okey, silakan. Jenis pembungkusan produk boleh terdiri pelbagai bahan seperti daripada kertas, botol, plastik atau kaca. Jenis bahan ini pula bergantung pada jenis produk juga cikgu. Okey, betul tu, tahniah. Bagilah satu mangga kepada Dai. Cikgu bagi mangga tu. Dai dah dapat mangga dia. Nanti boleh. Dah sampai dah cikgu. Okey, jadi maknanya Hanis, maknanya kita selain daripada itu, kita dah ada reka bentuk kan, reka Betul. bentuk dia. Jadi yang kedua, kita kenalah tahu kuantiti yang kita nak masukkan dalam pembungkusan kita. Kuantiti, cikgu, Kuantiti. Okey, jadi biasanya kalau macam ni kan macam 300 gram ini untuk jam mangga kan. Betul. Hani ada apa tu? Yang dikatakannya di sini kita ada 100 gram. Okey, 100 satu gram. kotak ini yang ada 10 biji isi kek mangga ini cikgu. Ya. Okey. Kemudian kita perlulah juga selain daripada kuantiti tu, kaedah pemasaran kita. Kaedah pemasaran cikgu. Nak guna melalui medium apa? Contohnya. Betul cikgu. Nak jual melalui atas talian ke? Atau di pasaran kita. Nak letak di kedai-kedai kan. Betul. Kalau Hanis nak berniaga, Hanis letak nak letak di mana? Saya tempat rasa dia? pasti berpandukan produk apa yang kita nak jual kan cikgu. Betul. Saya rasa seperti produk mangga ni saya boleh buat cadangan kita jual di atas talian lah cikgu. Atas talian. lebih Sebab senang. sekarang ni yang atas talian pun memang kita kata jualan pun meningkat. Betul. Okey, Hanif, tadi kita belajar tentang sains kan? Jadi ini kita melibatkan pembelajaran sains yang boleh menjadi kerjaya kepada murid-murid. Okey, baik. Jadi murid-murid, apakah yang selain apa yang kita buat ini? Okey, apakah yang kita perlu titik beratkan? Okey, dalam kepentingan teknologi pengawetan makanan. Betul. Boleh siapa-siapa jawab? Siapa yang ingin mencuba ni? Kepentingan teknologi pengawetan. Okey, sila Bazli. Bazli. Silakan Bazli. Mana Bazli? Okey, sila Bazli. Teknologi pengawetan makanan ini dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Contohnya, makanan yang diawet secara pengetinan dan pembotolan dapat disimpan lebih lama. Okey, baik. Cikgu, Bagus. jawapan Bazli tu, adakah dia berhak untuk mendapat mangga ni? Okey, boleh Boleh, cikgu? bagi. Ya, Baik. Betul. Tentang Bazli, saya akan bagi kepentingan mangga teknologi. kepada Bazli. Okey, sila terima tepukan dari cikgu juga. Saya bagi mangga kepada Bazli. Baik. Seterusnya, boleh tak Aira nyatakan apa kepentingan selain daripada sebagai bekalan tadi? Okey, Silakan, sila Aira. Aira.
Boleh cikgu. Makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Contohnya durian, rambutan dan rendang yang diawet dari negara kita boleh dihantar dan dinikmati oleh penduduk negara Eropah, cikgu. Orang Eropah pun boleh makan. Betul. Sebab pengeluaran mangga di sana mungkin bukan mangga sajalah, macam durian. Contoh macam durian kan. So dia lebih kepada yang Di Asia negara-negara, Tenggara. ya betul. Betul, cikgu. Jadi apabila kita awetkan, sama ada kita nak keringkan contohnya buah durian tadi, orang di Eropah pun boleh menikmati. Inilah tarikan yang unik untuk Ya, negara kita supaya kita okey. dapat Ya, menarik ya, sanjungan. betul. Sekali lagi kita menitik beratkan ekonomi, cikgu. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat menjana. Betul. Ada lagi, Okey. cikgu? Selain dari itu, adik boleh berikan cikgu apakah kepentingan teknologi? Baik, cikgu. Teknologi pengawetan makanan dapat membantu dan memudahkan makanan untuk disimpan. Contohnya, terdapat pelbagai makanan di pasaran yang telah diawet dan ditinkan mempunyai reka bentuk pembungkusan yang tetap. Jadi, ia membolehkan makanan disimpan dan disusun di rak atau kabinet dengan senang, cikgu. Betul, panjang lebar tu. Betul. Macam ni kita dah packkan, bungkus dan dia senang disimpan. Sama ada nak simpan dalam stor ke, nak dieksport ke, atau kita simpan di rumah pun senang kan, mempunyai cikgu? bungkusan yang Baik. tetap. Okey, kita dengar pula dari Zairin. Sila Zairin. Ia memudahkan makanan diangkut untuk dipasarkan kepada negara sepanjang tahun. Okey, betul tu. Okey, jadi makna senang diangkut. Dah dibuat pembungkusan seperti ini kan. Betul. Jadi senang diangkut. Nak ekspor ke luar negara atau nak dihantar ke mana-mana pusat pun sangat Betul. senang. Okey, seterusnya kita dengar jawapan daripada Dai. Apa kepentingan pengawetan makanan? Sila Dai. Boleh Dai? Ya. Silakan, Dai. Sila dah buka Dai. mic dah. Aha. Manakala buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya kalau musim durian, kita awetkan durian itu dengan pelbagai kaedah. Bila Okey. Okey. Itu ahli perniagaan yang sibuk tu, Pelanggan cikgu. nak beli. Pelanggan baik. Pelanggan nak Cikgu. beli. Betul. Cikgu, adakah Okey. mereka semua layak mendapatkan mangga? Ya, layak. Jadi semua murid kita bagi 2 biji mangga setiap orang. 2 biji mangga setiap orang. Okey. Sila terima murid-murid. Tahniah semua. Bagus jawapan murid. Betul. Cikgu, Okey. tapi seperti yang Dai katakan tadi, cikgu, cikgu nak dengar balik tak jawapan dia? Boleh? Sebab saya rasa kan, tak apa, kita okey. bagi peluang. Ahli perniagaan yang sibuk ni, memang Ya, macam ya. tu. Baik, kita tengok murid-murid lain tu sedang menikmati mangga dia. Kita dengarkan balik jawapan Dai tadi. Cuba Dai. Sila Dai. Bagi balik jawapan tadi. Manakala buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya, kalau musim durian, kita awetkan durian itu dengan pelbagai kaedah. Bila bukan musimnya, kita masih boleh menikmati durian tersebut dengan memakan durian yang telah diawet tadi. Sedapnya durian. Cikgu setuju ke jawapan tadi? Okey, boleh Baik. diterima. Memang bagus tu. Sambil-sambil menjawab dah kecup air liur ni dah macam kecup air liur, mana. cikgu. Sebenarnya kan kita nak berehat juga Okey. sebentar sebab Alright. saya pun dah mula dia dah rasa-rasa kan. Jangan ke mana-mana tau. Kejap lagi ada sikit lagi kita nak Nak belajar berehat pasal pula, teknik ya? kita. Sekejap, ya? Sekejap saja. Ya, ya. Ya, terus bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah anda? Teknologi yang digunakan dalam pemeliharaan makanan adalah seperti pensterilan, pasteurisasi, pembungkusan, penyejukan, pembekuan dan penyahidratan.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran Sains STEM dan topiknya ialah teknologi makanan. Hari ini kita ada berasaskan mangga. Dan bersama saya ialah Cikgu Su dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh Perak. Betul, Tani. Cikgu, makanan dah dihidang di depan mata. Air tadi dah. Mana air tadi? Air dah diambil ke belakang, air Cikgu. Pun dah itu, ya. Baik, Cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Okey, dah sampai dah apa dah ke saat-saat akhir ni, kita minta murid membuat rumusan. Jadi kita minta dulu adik Zairin kita membuat rumusan, ya. Silakan Zairin. Okey. Silakan Zairin. Apa rumusan Zairin untuk pembelajaran kita hari ini? Kakak sudah. Baiklah. Ataupun ada sesiapa yang boleh membantu Zairin, Cikgu? Sementara itu, kita minta tolong adik Aira lah. Aira, sila buat rumusan. Baik, Cikgu. Okey. Teknologi pengawetan mempunyai banyak kepentingan seperti pertama, mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, memudahkan makanan disimpan dan diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Ketiga, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Keempat, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Kelima, makanan yang diawet boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Dan terakhir sekali, peranan teknologi pengawetan makanan juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara, Cikgu. Okey, syabas, begitu lancar tetapi padat. Ya? Betul, maknanya Cikgu. peranan dan juga kepentingan teknologi makanan. Baik, murid-murid, jadi sebenarnya kita dah mengaplikasikan nilai-nilai saintifik yang Setuju, kita Cikgu. belajar. Dan saya rasa Zairin ada juga nak sambung, Cikgu. Okey, yang Zairin tadi, sila Zairin. Zairin boleh? Kaedah pengawetan yang sesuai untuk buah mangga atau kaedah ialah kaedah pengukuran, pendinginan, pembuahan, pengukuran, pengedinan, pembotolan, pengeringan, pendinginan, dan pasturan. Okey, banyak kaedah seperti yang terpampang di pokok tersebut. Okey, boleh sambung. Habis dah Zairin? Okey, baik. Jadi maknanya Ada lagi sikit, Cikgu. Okey. Silakan Zairin. Habiskan ayat tu. sila Zairin. Kaedah-kaedah ini dapat mengatakan tekstur, luka atau rasa. Dan paling penting dalam makanan, ia bertahan lama. Baiklah, terbaik, Cikgu. Boleh kita dapatkan... Baik, bagus. Betul. Adik Zairin dan adik Aira tadi membuat rumusan. Jadi Hanif, okey, kita telah merentas kepada pembelajaran STEM juga, sains, teknologi, engineering atau kejuruteraan dan juga matematik. Seperti sukatan tu ada unsur-unsur matematik kan, reka bentuk apa semuanya kejuruteraan, dan apabila kita pasal ke lebih kepada teknologi. Okey, baik. Jadi murid-murid dapat merujuk kepada sumberku KPM juga untuk ini. Jadi sepanjang ni lebih lanjut, Cikgu. Ya. Kita juga telah menjalankan pentafsiran dalam bilik darjah di mana murid dapat menyatakan banyak kaedah untuk satu jenis makanan, iaitu heronya buah mangga. Betul. Dan seperti Cikgu Su katakan tadi, pastikan anda cari dengan lebih lanjut di sumberku. Tadi ada tertera di kaca TV anda. Kita pergi sama-sama ke sana untuk mencari lebih ilmu. Ya. Betul, Cikgu. Dalam pentafsiran juga murid dah boleh menyatakan kepentingan pengawetan teknologi. Betul. Okey, dan peranan dia lah sebagai sumber pendapatan kepada negara kita. Saya setuju, Cikgu, dan juga mengatakan mengenai sumber pendapatan. Kejap lagi sama-sama saya dengan Cikgu kita akan hidangkan menu berasaskan mangga. Sangat menarik Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita iaitu Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh Perak. Betul. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Sama-sama, Hanif.
Dan 5 murid dalam talian kita dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh Perak juga kita ada Adib, Khairisha, Dai Rijal. Dari SK Pinji Ipoh Perak Nur Aira dan juga SK Rapat Jaya Ipoh Perak Ahmad Bazli. Anda semua cemerlang di rumah, semua mendapat mangga. Dan kepada rakan-rakan saya di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan Alhamdulillah, saya rasa insya-Allah kita dapat banyak ilmu. Sentiasa bersama kami. Nama saya Hanif Sean dan sebentar lagi saya akan belajar lagi menu berasaskan mangga dari Cikgu Su kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, baik. Jadi yang ni jam lah tadi kan? Didik TV KPM